Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Dasar, Cabaran dan Pelaksanaan Sistem Pendidikan ke arah Pengukuhan Hubungan Etnik di Malaysia. Sebelum itu, kumpulan kami terdiri daripada Nur Husnina, Nur Syakila, Nur Insyira dan saya sendiri, Nur Atika. Kita mulakan dengan pengenalan. Pertama sekali, definisi etnik. Perkataan etnik ini berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethnos yang bermaksud orang. Ia membawa makna satu kelompok manusia yang mempunyai ikatan kebudayaan yang banyak persamaan seperti persamaan agama, persamaan status dan asal-usul. Kumpulan etnik yang sama berkongsi adat, bahasa, pakaian tradisional, makanan dan mereka mempunyai hubungan sosial antara satu sama lain. Beralih kepada definisi pendidikan. Pendidikan merupakan satu aspek yang dititik beratkan oleh masyarakat di seluruh dunia untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, akhlak mulia dan berkeupayaan dalam mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian masyarakat dan negara. Seterusnya, Syamsul AB pada 2005 menyatakan bahawa hubungan etnik di negara ini masih berada pada tahap ketegangan yang stabil iaitu kesepaduan sosial menjadi pengikat erat antara masyarakat berbilang etnik di Malaysia tapi belum mampu untuk menuju perpaduan macam yang diharapkan. Dan Askandar pula berpendapat bahawa hubungan etnik adalah antara isu yang paling penting dalam sejarah pembentukan negara-negara Malaysia. Untuk penyataan masalah, hasil penelitian mendapati bahawa kajian tentang hubungan etnik telah banyak dijalankan oleh pengkaji-pengkaji lain, tapi kebanyakannya hanya menekankan aspek politik dan ekonomi. Penekanan kepada sistem pendidikan yang mampu mempengaruhi hubungan antara etnik masih kurang dibincangkan secara khusus. Sehubungan dengan pengenalan yang telah diterangkan tadi, kajian ini dijalankan dengan 4 tujuan, iaitu yang pertama, mengenal pasti sistem pendidikan sebelum dan selepas merdeka. Yang kedua, untuk menerangkan pembentukan negara bangsa melalui sistem pendidikan. Yang ketiga, untuk mengkaji cabaran yang dihadapi dalam sistem pendidikan demi mencapai kesepaduan kaum dan langkah untuk mengukuhkannya. Dan yang akhir sekali, untuk mengetahui pendapat dan persepsi orang awam terhadap pengaruh sistem pendidikan terhadap hubungan etnik. Dalam kajian literatur, terdapat 6 kajian lepas dan 4 kosa ilmu. Kajian lepas pertama ialah dengan mengupas tentang bidang pendidikan dan cabarannya. Seterusnya, kajian kedua ialah penulis menerapkan bahawa subjek hubungan etnik juga perlu dimasukkan dalam silibus supaya mahasiswa dapat makna nilai perpaduan itu sendiri dan hidup dalam keadaan harmoni serta tidak bergaul dengan etnik sendiri sahaja. Kajian ketiga pula adalah kerajaan telah mengusahakan pelbagai pelan perancangan dan dasar pendidikan untuk membangunkan sistem pendidikan selari dengan hubungan etnik. Berikutnya, kajian keempat adalah telah mengusahakan pelbagai cara seperti sambutan perayaan, aktiviti sukan atau kebajikan dan sebagainya untuk merapatkan jurang hubungan antara etnik. Kajian kelima adalah bahawa kurikulum merupakan medan terbaik untuk menyemat semangat, perpaduan dan jati diri para pelajar dengan persitaran pelbagai etnik di Malaysia. Kajian lepas yang terakhir adalah hala tuju sistem pendidikan adalah menyatukan hubungan antara pelbagai etnik dan kaum dengan menggunakan sukatan pelajaran yang sama serta membolehkan pelajar-pelajar dapat berkomunikasi dalam satu bahasa utama iaitu bahasa Melayu. Okey, kita pergi kepada kosa ilmu pula. Kosa ilmu yang pertama adalah berjudul Sistem Pendidikan di Malaysia, Sejarah dan Cabaran Abad ke-21 yang ditulis oleh Zamri Mahamud dan Anita Abdul Rahman pada tahun 2020. Dalam makalah ini, penulis menyatakan bahawa cabaran dalam sistem pendidikan dilihat dengan keaktifan, kecerdasan penggunaan IT dan daya kreatif pengajar kurang didapati disebabkan proses pembelajaran yang semakin hari semakin berkembang dengan peredaran teknologi yang begitu maju. Kosa ilmu kedua adalah hubungan etnik yang ditulis oleh Muhammad Syafruddin Abdullah pada tahun 2014. Manuskrip ini menyatakan impedisi kerajaan dalam dasar pendidikan menyatukan sekolah kebahasaan, sekolah menengah kebahasaan dan universiti tempatan tidak dipinggirkan lagi bagi mewujudkan hubungan etnik yang harmoni. Kosa ilmu ketiga adalah berjudul Modul Hubungan Etnik yang dikarang oleh Syamsul Amri Baharudin pada tahun 2012. Dalam naskah ini, sistem pendidikan dititik beratkan dalam menjaga hubungan sesama etnik supaya tidak berlaku pecah belah di kemudian hari. Kosa ilmu terakhir adalah bertajuk Isu Bahasa, Etnik dan Pembinaan Negara Bangsa dalam Sistem Pendidikan Malaysia yang ditulis oleh Tan Yong Swang pada tahun 2010. Dalam penulisan ini, tujuan aliran pendidikan perdana adalah untuk menyatu padukan hubungan antara etnik supaya dapat bertoleransi antara satu sama lain walaupun berlainan kaum, bangsa dan agama.
Pendekatan yang digunakan bagi menjalankan kajian ini adalah melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif kerana kajian ini melibatkan kerja lapangan dan penggunaan buku serta kajian-kajian yang lepas sebagai panduan. Kaedah kajian yang digunakan dalam kajian lapangan ini adalah dengan mengadakan borang soal sedia secara atas talian melalui perisian Google Form kepada responden-responden dan menggunakan pencerapan sampel yang dipilih secara awal yang bertujuan untuk memperoleh sumber premier berkenaan dengan tajuk kajian yang dijalankan ini. Jumlah responden yang dipilih untuk tujuan kajian ini adalah seramai 130 orang yang terdiri daripada umur sekitar 18 hingga 70 tahun. Dapatan kajian. Bahagian 1 adalah bahagian maklumat diri. Di sini dapat lihat demografi umur, jantina dan tahap pendidikan. Jumlah responden adalah sebanyak 130 responden yang telah menjawab borang soal selidik ini. Bagi demografi umur, peratusan umur yang tertinggi adalah 56.2% lingkungan 22 hingga 25 tahun, manakala yang terendah adalah 2.3% lingkungan umur 50 hingga 70 tahun. Demografi jantina bagi kategori lelaki adalah sebanyak 30% dengan jumlah responden seramai 39 orang, manakala jantina perempuan adalah sebanyak 70% dengan seramai 91 responden. Jumlah responden jantina perempuan lebih banyak berbanding jantina lelaki. Demografi tahap pendidikan adalah yang tertinggi diwakili ijazah sarjana muda dengan 46.2% seramai 60 responden yang terlibat, manakala yang terendah adalah sebanyak 0.8% iaitu 1 responden sahaja. Bahagian 2 adalah pengenalan tentang sejarah sistem pendidikan Malaysia. Soalan pertama menyatakan adakah anda tahu tentang sejarah pendidikan di Malaysia? Majoriti menjawab ya dengan 114 responden sebanyak 87.7%. Soalan kedua bertanya, adakah anda bersetuju dengan sistem benevolent yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu pada zaman pemerintahan British? Majoriti menjawab ya dengan 81.5% dan jumlahnya adalah tinggi iaitu seramai 106 responden. Soalan ketiga adalah menanyakan pendapat responden dengan menyatakan, pada pendapat anda, wajarkah tindakan pihak kerajaan British melaksanakan dasar pecah dan perintah dengan memisahkan masyarakat di Tanah Melayu mengikut etnik masing-masing? Jawapan ya adalah pilihan majoriti dengan 66.2% dan sebanyak 86 responden. Soalan 4 menanyakan tentang meskipun terdapat pelbagai jenis aliran atau sekolah yang wujud di Malaysia, hubungan di antara etnik-etnik yang ada semakin hari semakin kukuh. Adakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? Majoriti ya seramai 108 responden dengan 83.1%. Soalan 5 berbunyi, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama serta kurikulum kebangsaan, sukatan pelajaran dan sistem peperiksaan yang sama bagi semua sekolah. Adakah pernyataan ini betul? Jawapan tertinggi adalah 93.1%, sebanyak 121 responden. Bahagian 3, kesan sistem pendidikan terhadap hubungan etnik. Terdapat 2 kesan positif dalam borang soal selidik ini. Kesan positif pertama adalah penyusunan semula sistem perundangan dalam bidang pendidikan tanpa mengabaikan keutamaan yang terkandung dalam perlembagaan Malaysia. Majoriti responden memilih sangat setuju dengan 66.9% iaitu seramai 87 responden. Jumlah terendah adalah tidak setuju dan sangat tidak setuju adalah sama iaitu sebanyak 0.8% dan hanya 1 responden sahaja. Kesan positif yang kedua adalah pembentukan masyarakat majmuk yang harmoni melalui pusat-pusat pengajian. Jumlah tertinggi adalah sangat setuju dengan 87 responden menyokongnya 66.9%. Jumlah terendah pula adalah tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan 0.8% dan 1 responden sahaja yang memilihnya. Kesan negatif pendidikan terhadap hubungan etnik adalah yang pertama, masyarakat hanya mempertahankan bahasa ibunda etnik sendiri. Majoriti memilih sangat setuju dengan kesan ini, iaitu seramai 84 responden dengan 64.6%. Jumlah terendah adalah sangat tidak setuju iaitu 1.5%, seramai 2 responden. Kesan negatif kedua adalah masyarakat kurang pengetahuan tentang budaya etnik lain. Jumlah tertinggi adalah 82 responden dengan 63.1% menjawab sangat setuju. Jumlah terendah adalah sebanyak
0.8% dengan satu responden saja. Bahagian keempat, cabaran yang dihadapi dalam sistem pendidikan bagi mencapai kesepaduan kaum. Cabaran pertama adalah setiap komuniti di negara ini sukar untuk menerima perubahan yang akan dilaksanakan oleh kerajaan dalam dasar pendidikan. Dalam carta bar pertama, majoriti responden menjawab sangat setuju adalah 86 responden. Dalam carta bar kedua, kedudukan corak diubah. Jumlah tertinggi responden dengan 86 responden adalah sangat setuju. Dalam carta bar ketiga pula, menyediakan ejen kerajaan iaitu guru untuk menyampaikan dan melaksanakan dasar-dasar pendidikan kepada pelajar dan masyarakat. Jumlah tertinggi adalah 87 responden sangat setuju. Yang kelima, langkah untuk mengukuhkan hubungan etnik di Malaysia melalui pendidikan. Dalam carta bar pertama, sukatan pelajaran boleh diperkenalkan dengan topik-topik bertemakan perpaduan yang menyentuh berkenaan hubungan etnik dan agama dalam konteks masyarakat majmuk. Jumlah tertinggi adalah sebanyak 97 responden sangat setuju. Dalam carta bar kedua, penerapan nilai-nilai perpaduan boleh diperkukuh melalui kurikulum yang melibatkan aktiviti persatuan dan pakaian beruniform. Jumlah tertinggi adalah sebanyak 94 responden sangat setuju. Dalam carta bar ketiga, pendidikan tidak formal pula boleh berperanan memupuk perpaduan nasional melalui interaksi dan aktiviti antara komuniti, pertandingan sukan berbilang kaum dan keterlibatan dalam kerja-kerja sukarela melalui badan-badan bukan kerajaan NGO. Jumlah tertinggi adalah sebanyak 94 responden sangat setuju. Seterusnya adalah berkenaan dengan sistem pendidikan semasa pemerintahan British. Sebelum Malaysia meraih kemerdekaan dan ketika penjajah seperti British masih lagi mentadbir negara kita, pihak British mempunyai peranan dalam menentukan hala tuju sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang ada pada masa itu tidak sama seperti sekarang. Pihak British juga melaksanakan dasar pecah dan perintah dengan memisahkan etnik muka komuniti masing-masing yang bertujuan untuk mengelakkan daripada berlakunya konflik antara satu sama lain. Hal ini menyebabkan wujud satu sistem yang dikenali sebagai sistem vernacular. Kebanyakan sekolah dibina mengikut tempat tinggal setiap etnik seperti di ladang, kampung dan juga di bandar. Sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, terdapat 5 aliran sekolah utama iaitu Sekolah Aliran Melayu, Sekolah Aliran Cina, Sekolah Aliran Tamil, Sekolah Aliran Inggeris dan juga Sekolah Aliran Agama ataupun madrasah. Sistem vernacular ini tidak menyediakan pelajaran vokasional dan teknikal kepada para pelajar. Yang pertama adalah Sekolah Aliran Melayu. Semasa zaman jajahan British, pendidikan Melayu dibentuk berpadanan dengan sistem komuniti Melayu. Pihak kerajaan bertanggungjawab dalam menguruskan sekolah aliran Melayu ini yang telah ditubuhkan. Pada peringkat awal, hanya 2 bentuk persekolahan Melayu telah dibina. Pertama, persekolahan secara tidak formal iaitu sekolah pondok yang turut menyediakan pengajaran di peringkat sekolah menengah dan rendah. Kedua, di Sekolah Vernacular Melayu yang didirikan oleh kerajaan British dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sekolah aliran Melayu pada zaman tersebut terletak di kawasan kampung ataupun di kawasan luar bandar kerana ia merupakan tumpuan pertempatan masyarakat Melayu dan tidak mempunyai kemudahan yang lengkap. Antara sekolah aliran Melayu yang awal dibina adalah pada tahun 1826 iaitu Sekolah Melayu Gelugur, Bayan Lepas dan Air Hitam di Pulau Pinang. Hanya segelintir daripada masyarakat Melayu yang mendaftar kerana kegiatan pendidikan ini kurang diberi keutamaan dan perhatian oleh masyarakat Melayu pada waktu itu. Seterusnya adalah Sekolah Aliran Cina. Bagi komuniti Cina pula, mereka telah menubuhkan sistem pendidikan mereka sendiri yang lebih tertumpu kepada pendidikan Cina klasik. Sekolah aliran Cina ini diberi tanggungjawab sepenuhnya kepada masyarakat Cina untuk menguruskannya. Sukatan pelajaran sekolah aliran ini lebih menekankan kepada pemahaman penulisan Cina klasik. Kerajaan British memperkenalkan dasar laissez-faire yang membuka peluang kepada penubuhan sekolah vernacular Cina dengan sukatan pelajaran berasaskan kepada sistem pendidikan di negara Cina dan tenaga pengajar serta buku teks juga berdasarkan daripada negara Cina. Pada tahun 1920, sistem pendidikan yang berteraskan dialek seperti Hakka, Cantonese dan Hokkien telah dimansuhkan dan bahasa Cina ataupun Mandarin dikekalkan sebagai bahasa pengantar. Selain itu, pendidikan sekolah Cina semasa zaman kolonial adalah bertujuan untuk memupuk kesejahteraan kepada negara dan Maharaja Cina dan
bagi mengekalkan identiti komuniti Cina di tanah Melayu supaya tidak terpisah dengan negara asal. Yang ketiga adalah sekolah aliran Tamil. Di tanah Melayu, sejarah pendidikan Tamil mula berkembang hasil daripada tanaman. Pendidikan aliran Tamil lebih kurang sama dengan perkembangan sekolah Cina, di mana kebanyakan pembukaan sekolah ini merupakan hasil usaha persendirian dan dikendalikan sendiri oleh komuniti India yang terdiri daripada peladang dan juga mubalik Kristian. Sekolah aliran Tamil ini ditubuhkan hasil daripada paksaan kerajaan British melalui Kanun Buruh pada tahun 1923. Pihak British memaksa pihak pengurusan ladang yang terdiri daripada komuniti India untuk membina sekolah sekiranya terdapat lebih daripada 10 anak buruh yang berumur sekitar 7 tahun hingga 14 tahun yang tinggal di kawasan ladang. Bahasa Tamil dijadikan sebagai bahasa pengantar dan sukatan pelajaran serta buku teks juga berasaskan dan dibawa dari negara India. Pendidikan Tamil ini juga kurang mendapat sambutan dan galakan dalam kalangan komuniti India. Hal ini demikian kerana sistem pendidikan sekolah Tamil ini hanya setakat sekolah rendah sahaja dan mutu pelajarannya yang rendah kerana tenaga pengajar yang tidak terlatih serta kemudahan pembelajaran yang tidak lengkap. Yang keempat adalah sekolah aliran Inggeris. Pendidikan aliran Inggeris ini mula berkembang di tanah Melayu setelah penubuhan Penang Free School pada tahun 1816. Pada peringkat awal, sekolah ini dikuasai oleh Persatuan Pendakwah Kristian. Sistem pendidikan Inggeris ini diajar dalam bahasa Inggeris yang telah dijadikan sebagai bahasa pengantar utama. Selain daripada sistem pendidikan di bawah dari negara barat, sekolah aliran Inggeris ini juga didedahkan dengan kurikulum yang dirangka berasaskan dengan corak England. Yang kelima adalah sekolah aliran agama ataupun lebih dikenali sebagai madrasah. Pada awal zaman pemerintahan British, sekolah agama adalah merupakan pendidikan yang melibatkan sistem pendidikan berkenaan dengan agama Islam dan juga Al-Quran. Sekolah aliran agama ini menggunakan dua bahasa sebagai bahasa pengantar, iaitu bahasa Arab dan juga bahasa Melayu. Surau dan masjid dijadikan sebagai tempat untuk menuntut ilmu dengan mengkaji ayat-ayat yang ada dalam kitab Al-Quran. Pelajaran yang diperoleh ketika itu adalah melalui penghafalan ayat-ayat Al-Quran, menghafal doa dan mempelajari mengenai ajaran Islam dengan merujuk kepada para imam ataupun guru agama. Selepas mencapai kemerdekaan, sistem pendidikan di Malaysia mula mengalami perubahan dan rombakan yang telah dilakukan berasaskan laporan-laporan terdahulu yang dilakukan. Sistem pendidikan di Malaysia selepas merdeka dapat dikelaskan mengikut dasar-dasar yang digubal pada tempoh yang tertentu. Salah satu laporan yang paling signifikan kepada pendidikan di Malaysia ialah laporan Razak pada tahun 1956. Walaupun laporan ini dijalankan sebelum negara mencapai kemerdekaan, namun laporan ini adalah sangat penting bagi asas kepada pendidikan yang sempurna buat semua masyarakat tanah Melayu, sekurang-kurangnya pada peringkat awal. Laporan ini meletakkan asas bagi perkembangan sistem pendidikan untuk memupuk perpaduan melalui sistem pelajaran kebangsaan untuk semua, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama serta kurikulum kebangsaan, sukatan pelajaran dan sistem peperiksaan yang sama bagi semua sekolah. Laporan Razak telah mendapat tentangan daripada orang Melayu dan juga orang bukan Melayu. Oleh itu, sebuah jawatan kuasa penyemakan pelajaran telah ditubuhkan pada tahun 1999 untuk mengkaji semula pelaksanaan laporan Razak dan langkah-langkah bagi mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan. Jawatan kuasa ini telah dikotai oleh Abdul Rahman bin Haji Talib, Menteri Pendidikan pada masa itu. Penyata Rahman Talib 1960 yang telah diperakukan dalam Akta Pendidikan 1961 telah mengabdikan cita-cita yang terkandung dalam penyata Razak. Terdapat 4 aspek penting dalam laporan tersebut. Pertama, menjadi titik permulaan ke arah pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Kedua, mewujudkan sistem peperiksaan persekolahan yang sama walaupun berlainan bahasa. Ketiga, memberi penekanan kepada pendidikan, teknik dan vokasional untuk keperluan tenaga mahir. Seterusnya, yang terakhir adalah memberi penekanan kepada pendidikan moral dan keagamaan untuk keperluan kerohanian. Laporan Rahman Talib ini dilihat sebagai salah satu penyelesaian yang dilakukan ke atas pendidikan untuk mengelakkan berlakunya perpecahan terhadap generasi muda dan akan menjejaskan pembangunan negara. Akta ini bermatlamatkan untuk membentuk sebuah sistem pendidikan yang lebih tersusun dan bersepadu. Oleh yang demikian, sistem persekolahan yang seragam, bahasa kebangsaan sebagai media pengajaran dan pembelajaran serta aspek peperiksaan yang seragam dititikberatkan dalam akta ini. Perkara ini meskipun dilihat baik dalam sesetengah aspek, namun ianya telah memburukkan lagi ketegangan kaum yang telah wujud. Masyarakat bukan Melayu melihat perkara ini sebagai satu kongkongan dan paksaan terhadap mereka untuk menjadi Melayu. Namun bagi orang Melayu pula, pelaksanaan akta ini dilihat sebagai satu perkara yang positif kerana bahasa kebangsaan akan lebih diguna pakai dan dihormati. Seterusnya, Akta Pendidikan 1996 yang telah dilaksanakan juga telah memberi impak yang besar terhadap pendidikan di negara kita.
Akta ini berfokuskan kepada kesinambungan dasar-dasar yang sedia ada dan kepada pembangunan pentadbiran pendidikan dan pembangunan beberapa jenis pendidikan, khususnya pendidikan prasekolah, pendidikan khas, pendidikan tinggi dan juga pendidikan swasta. Pada tahun 1979, terdapat semakan semula pelaksanaan dasar pendidikan oleh Jawatankuasa Kabinet mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran 1979 yang telah menggariskan cadangan pendekatan dan strategi baru untuk memantapkan lagi sistem pendidikan di Malaysia. Perkara yang paling penting yang perlu wujud dalam mana-mana sistem pendidikan ialah dasar pendidikan itu sendiri. Dasar pendidikan ini adalah asas kepada pembentukan sistem pendidikan yang juga menjadi panduan yang jelas dalam pelaksanaan sesuatu sistem. Oleh itu, kesedaran mewujudkan suatu dasar yang jelas ke atas sistem pendidikan telah mula dicapai dalam tahun-tahun menuju kemerdekaan. Wujudnya kesedaran dalam kalangan pemimpin dan rakyat Malaysia tentang betapa mustahaknya diadakan suatu sistem pendidikan kekuasaan untuk menggantikan sistem-sistem pendidikan penjajah bagi memenuhi kehendak negara. Atas kesedaran inilah lahir satu dasar pendidikan kebangsaan melalui Penyata Razak 1956 dan dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1997. Dasar pendidikan ini telah disemak semula dalam tahun 1960 yang menghasilkan Laporan Rahman Talib. Laporan Rahman Talib ini kemudian dimaktubkan dalam Akta Pelajaran 1961. Saya serahkan pembentangan kepada pembentang yang seterusnya. Sistem pendidikan antara hubungan etnik. Baik, pada abad ini sejumlah besar ibu bapa Melayu yang menghantar anak-anak mereka menuntut di SJKC atau SJKT. Benda ni jadi bukti bahawa wujudnya percampuran budaya yang memberi peluang kepada para pelajar untuk mempelajari dan bertukar maklumat tentang adat dan budaya etnik lain. Dan secara tidak langsung dapat mewujudkan perpaduan dan pengukuhan hubungan antara etnik. Sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut, kesan ini terbahagi kepada dua, iaitu kesan positif dan kesan negatif. Jadi kita mulakan dengan kesan positif. Yang pertama iaitu penyusunan semula dan penempatan sistem perundangan dalam bidang pendidikan tanpa mengabaikan Perlembagaan Malaysia. Baik, ketika Malaysia dalam fasa menambah baik sistem perundangan ni, semua undang-undang yang berkaitan sistem pendidikan digubal untuk menyelesaikan masalah perpaduan. Sebagai contoh, Akta Pendidikan 1957. Akta ni membenarkan sekolah pelbagai aliran menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Tapi untuk menghormati Perlembagaan Malaysia yang mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, jadi maka setiap sekolah jenis kebahasaan Cina, SJKC, SJKT wajib mewujudkan subjek bahasa Melayu sebagai salah satu daripada mata pelajaran asas. Kesan positif yang kedua ialah membentuk masyarakat majmuk yang harmoni melalui pusat-pusat pengajian. Tak kira lah sama ada pengajian rendah ataupun pengajian tinggi. Melalui setiap aktiviti berkumpulan di pusat pengajian, pelajar dapat bergaul dengan rakan-rakan etnik yang lain bagi menimbulkan rasa kebersamaan tanpa mengira etnik. Tapi kat sini, tenaga pengajar ni kena memainkan peranan dalam memastikan pelajar bergaul dengan rakan-rakan etnik yang lain. Untuk kesan negatif adalah mereka akan hanya mempertahankan bahasa ibunda mereka sebab mereka menganggap mempelajari bahasa etnik lain adalah satu perkara yang sia-sia dan tidak penting. Dan kesan negatif yang terakhir adalah kurangnya pengetahuan tentang budaya etnik lain. Majoriti ibu bapa akan menghantar anak-anak ke sekolah yang seiring dengan etnik mereka. Contohnya pelajar Melayu sekolah di SK, pelajar Cina bersekolah di SJKC dan pelajar India pula bersekolah di SJKT. Perbuatan tersebut menyebabkan para pelajar tidak berpeluang untuk berganti maklumat berkenaan adat dan budaya etnik masing-masing. Bagi mencapai kesepaduan kaum dalam sistem pendidikan, terdapat beberapa cabaran yang telah dihadapi. Salah satu daripadanya ialah aspek perbezaan dalam bahasa, budaya, kepercayaan dan keturunan, bahawa ia akan mempengaruhi sikap dan nilai seseorang. Setiap komuniti di negara ini sukar untuk menerima perubahan yang akan dilaksanakan oleh kerajaan dalam dasar pendidikan. Hal ini kerana sebuah komuniti itu menganggap bahawa mereka terpaksa akur dan perlu berkorban untuk menerima unsur-unsur daripada kaum dan etnik yang lain. Kedudukan corak diubah juga merupakan salah satu cabaran yang dihadapi untuk mencapai perpaduan dan integriti masyarakat dari sistem pendidikan. Hal ini adalah disebabkan oleh penjajahan British dasar pecah dan perintah.
Dalam sistem ini, kedudukan boleh dilihat di mana orang Melayu menjadi petani dan menetap di kampung-kampung. Manakala bagi orang Cina, mereka ditempatkan di Lombong biji timah yang akhirnya menjadi bandar besar dan terus berkembang. Bagi orang India pula, mereka bekerja sebagai buruh di ladang dan menyelesaikan estet. Bagi mencapai perpaduan dan integriti kaum pendidikan, kedudukan jarak bangsa ini menjadikan cabaran tersebut menjadi semakin sukar. Kerajaan perlu memikirkan satu cara untuk meletakkan pelajar dari semua kaum bersatu ke sekolah yang sama supaya matlamat dasar pendidikan untuk menyatukan dan mengintegrasikan masyarakat boleh dicapai. Cabaran yang terakhir ialah untuk menyediakan ejen kerajaan iaitu guru untuk menyampaikan dan melaksanakan dasar-dasar pendidikan kepada pelajar dan masyarakat. Dengan ini, pemilihan guru juga merupakan cabaran terbesar bagi mencapai perpaduan dan integrasi kaum. Seorang guru itu perlu memahami misi, matlamat dan objektif dasar pembentukan polisi yang akan dilaksanakan. Jika guru cetek pengetahuan dan malas untuk mengetahui isu semasa, ia akan menyebabkan masalah dalam proses pelajaran dan pembelajaran. Guru juga perlu membawa pelajar ke arah membina satu matlamat yang akan mencapai integrasi kaum. Melalui matlamat yang tepat, masyarakat akan dapat memahami keperluan dan matlamat kerajaan dalam melaksanakan dasar. Seterusnya ialah langkah untuk mengukuhkan hubungan etnik di Malaysia melalui pendidikan. Perpaduan negara merupakan satu daripada 5 aspirasi sistem pendidikan Malaysia. Aspirasi ini menekankan kepada sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Dalam usaha memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar, sukatan pelajaran boleh diperkenalkan dengan topik-topik bertemakan perpaduan yang menyentuh berkenaan hubungan etnik dan agama dalam konteks masyarakat majmuk. Hal ini bertepatan dengan objektif khusus pertama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang memberikan penekanan untuk mengukuhkan perpaduan dalam kalangan murid. Topik-topik perpaduan boleh diserapkan dalam mata pelajaran sedia ada seperti pendidikan moral dan pendidikan Islam. Menurut Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2035, pendidikan prasekolah hingga lepas menengah, kurikulum pendidikan agama Islam bagi murid Islam dan kurikulum pendidikan moral bagi murid bukan Islam akan diperkukuhkan supaya merangkumi tumpuan yang lebih kepada pemahaman tentang nilai-nilai perpaduan dan hubungan baik sesama insan. Topik selain pendekatan dalam bilik darjah, penerapan nilai-nilai perpaduan boleh diperkukuhkan melalui aktiviti-aktiviti kokurikulum yang melibatkan aktiviti persatuan dan pakaian beruniform seperti pengakap, pandu putri dan yang lain-lain lagi, bersesuaian dengan rancangan integrasi murid untuk perpaduan (RIMUP) yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Malahan pendekatan melalui aktiviti-aktiviti di luar bilik darjah yang berkonsepkan experiential learning dan menekankan amali dipercayai lebih berkesan berbanding pembelajaran dalam bilik darjah. Sehubungan dengan itu, pelbagai aktiviti boleh dilaksanakan dengan melibatkan pelajar pelbagai kaum dari sekolah yang sama maupun dari sekolah yang berbeza berdasarkan demografi di sesuatu tempat atau daerah. Dalam hal ini, Jabatan Pendidikan Negeri JPN, Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan pihak pengurusan sekolah harus berperanan untuk membolehkan aktiviti sedemikian dijalankan
pendidikan. Penglibatan tidak formal pula boleh berperanan memupuk perpaduan nasional melalui interaksi dan aktiviti antara komuniti, pertandingan sukan berbilang kaum dan keterlibatan dalam kerja-kerja sukarela melalui badan-badan bukan kerajaan (NGO). Penglibatan komuniti juga boleh menyelesaikan masalah yang dihadapi bersama melalui pendekatan pelbagai kaum menerusi dialog dan sesi perbincangan, termasuklah dalam isu-isu sensitif yang melibatkan hubungan antara kaum dan agama. Dengan itu, penyelesaian sesuatu permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan dalam suasana yang harmoni. Kesimpulannya, usaha-usaha memupuk perpaduan nasional dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal dan tidak formal. Menerusi usaha mendidik sebegini, semangat kerjasama antara kaum dapat dibina dalam kalangan generasi muda dari awal lagi. Berterusnya, usaha-usaha pendidikan akan dapat membina jati diri generasi masa depan yang menghargai kepelbagaian tersebut demi kepentingan agama, bangsa dan negara. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, seramai 130 responden yang memberikan maklum balas berkaitan dengan sistem pendidikan di Malaysia. Berdasarkan dapatan tersebut, pengkaji mendapati bahawa responden-responden tersebut memberikan maklum balas yang sangat positif dan bersetuju agar sistem pendidikan diperkukuhkan lagi bagi mencapai kesepaduan antara kaum. Pendidikan memberi kesan secara mendalam kepada aktiviti manusia dalam semua bidang kerana ia satu proses berterusan dan inovatif yang membantu membangunkan potensi individu untuk kebaikan dan kemajuan sesebuah negara. Oleh itu, misi pendidikan negara seharusnya meningkatkan potensi seseorang individu, mengembangkan kebolehan, menganalisis dan memotivasikan keyakinan dan kebolehan jasmani, rohani dan mental individu yang berinisiatif serta memberikan kebaikan kepada individu dan masyarakat. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.